السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Muhammad Usama Hadi Syarudin, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita membincangkan ayat yang ke-16 daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Mereka itulah orang yang kami terima dari mereka amal baik yang mereka telah kerjakan, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat lalu kita telah bincangkan tentang umur 40 yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ayat ini turun, kata Al-Imam Ibn Jauzi, melibatkan mengikut pandangan para ulama, merujuk kepada beberapa individu. Yang pertama, turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerana dia lah merupakan sahabat Nabi sejak usianya 18 tahun yang telah kita ceritakan sebelum ni. Nabi berusia 20 tahun pada masa itu. Mereka berada di Syam dalam satu perniagaan, dan Nabi duduk di bawah pokok sidrah. Lalu Abu Bakar pergi kepada seorang rahib di sana, bertanya tentang permasalahan berkaitan dengan agama. Masa itu mereka merupakan orang jahiliyah, orang Arab, belum ada Islam lagi. Tiba-tiba rahib itu telah bertanya, Man rajul ladzi fi dhilli sidrah, siapa dia duduk di situ? Jawapannya, itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata padri tersebut, ini memang merupakan seorang Nabi, kerana tidak akan ada siapa pun yang duduk di situ selepas Isa, melainkan seorang yang bakal menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itulah Abu Bakar As-Siddiq telah pun menapak dalam dirinya, mengakar dalam dirinya keyakinan kebenaran yang tidak dapat dipisahkan. Lantaran itu dia dipanggil sebagai Siddiq, salah satu sebab. Bila Nabi memberitahu putusan malaikat datang kepadanya untuk memwahyu, Abu Bakar merupakan seorang yang berusia 38 tahun, dan dialah yang pertama membenarkan, memperjuangkan, bahkan menyokong dengan bersungguh-sungguh perjuangan Rasulullah SAW. Dan sebab itu Allah tekankan sini umurnya 40 tahun. Dan bila usianya 40 tahun, 2 tahun kemudian Nabi usia 42, dia berusia 42, dia berusia 40, 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dia telah berusaha untuk mengislamkan ke seluruh keluarganya, termasuk kedua ibu bapanya, anak-anaknya, keseluruhan sekali lelaki dan perempuan. Tidak ada seorang pun di kalangan keluarga melainkan telah masuk Islam. Dan ini tidak berlaku kepada sesiapa pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini pandangan pertama, tuan-tuan, disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir. Jadi ayat ini turun untuk memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini merupakan pandangan kebanyakan para ulama tafsir, jumhur. Bagaimana kita nak tolak pandangan jumhur untuk membenarkan pandangan Syiah, tuan-tuan, yang mendustakan, menganggap ada kepatut balik dari menziarahi Nabi SAW, makam Nabi di Madinah, Masjid Nabawi, balik memberitahu, saya pulang dari melawat makam Nabi dan jirat Abu Bakar dan Umar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak adalah manusia lebih derhaka daripada ini, tuan-tuan. Keji sekali perkataan digunakan. Kalau sebut kubur boleh tahan, tuan-tuan, boleh sebarkan dalam Facebook, dalam Google, sebarkan dalam fitnah-fitnah ini. Abu Bakar dengan Umar dipanggil kuburnya macam kubur Cina pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, fitnah apa yang paling besar menimpa umat ini bila orang-orang jahil yang dengan emosionalnya menyokong revolusi Islam Iran. Kononnya Iran itu sesatunya yang menegakkan Islam, tidak orang lain. Akhirnya terperosoklah ramai-ramai ke dalam jurang kebinasaan untuk menyokong gerakan
yang akhirnya akan menyokong gerakan Yahudi seperti disebut Nabi SAW. Ya tuan-tuan, dan dapatan kajian moden menunjukkan bahawa antara yang paling kuat menyokong Yahudi adalah Iran sebenarnya. Maka peliharalah diri kita tuan-tuan daripada terlibat dengan Syiah dalam keadaan kita jahil. Pelajarilah Islam. Islam ni bukan diikuti dengan emosional tuan-tuan, diikuti dengan logik akal, tidak. Banyaknya kepura-puraan dan juga wayang yang berlaku. Nyokong ini kononnya, menentang ini kononnya, tapi sebenarnya mereka lah penyokong kuat pada Yahudi. Pandangan kedua mengatakan bahawa ayat yang sedang kita bincangkan ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah kita ceritakan kisah tersebut, sama ada dalam surah ini ataupun surah Luqman yang lalu, ini merupakan pandangan Dhahak, pandangan Suddi. Manakala yang ketiga disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, ayat ini turun tentang melibatkan keseluruhan umat Islam. Ini merupakan pandangan Al-Hasan. Turun untuk setiap umat Islam macam kita. Betapa rasa dalam diri syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang kadang-kadang terbit dalam bulan Ramadan sebagai contohnya, mengalirlah air mata, bergenanglah kelopak mata dengan air mata, memikirkan nikmat Allah yang banyak kepada kita yang belum habis kita syukuri, dengan anak isteri kita yang turut beriman, dengan ayah ibu kita yang beriman, dan lebih-lebih lagi kepada saudara yang memasuki Islam dan berjaya mengislamkan orang-orang yang berdekatan dengannya. Jadi ayat ini, kata Al-Hasan, dia turun untuk semua umat Islam, bukan kepada Abu Bakar semata-mata dan bukan kepada Sa'ad bin Waqqas, malahan turun daripada zaman Nabi sampailah kepada kita pada hari ini. Wa ana amala salihan tardah, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah SWT telah pun memakbulkan doa Abu Bakar. Wa ana amala salihan tardah, Abu Bakar telah pun memerdekakan 9 orang beriman yang pastinya, dan lebih daripada itu sebenarnya. Dia tidak mengkehendaki dalam apa yang dilakukan itu melainkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dilakukan semua kerana Allah, tidak mahu diungkit-ungkit, disebut-sebut, dinyata-nyatakan pada orang. Abu Bakar tidak suka. Abu Bakar suka ikhlas, ketua orang-orang ikhlas di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata, Inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, aku kembali kepadamu ya Allah. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Itulah yang diterima. Ada setengah qiraat seperti dibaca Ibn Katsir, Nafi', Abu Amr, Abu Bakar bin Asim, bukan dibaca nataqabbal, yutaqabbal. Yutaqabbal ini atas wazan mabni lil majhul, merujuk pada yutajawaz. Ya, maksudnya diterima. Itulah mereka yang diterima sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Saya pendengar dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan ada juga yang baca dengan yataqabbal wa yataqabbal. Ini merupakan qiraah Abu Mutawakkil, Abu Raja, Abu Imran Al-Jawni. Yutaqabbal, yataqabbal fi ashabil jannah, iaitu di kalangan mereka yang diampunkan, diberi pelepasan daripada syurga. Tuan-tuan, diberi pelepasan untuk masuk syurga. Kalau kita baca surah Ali Imran pula, man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Berkata Imam Ahmad radhiyallahu anhu wa arda, orang yang selamat di sisi Allah SWT bukanlah orang yang selamat di dunia, tapi selamat bila dia melihat di belakangnya tiang sirat, di hadapannya syurga telah pun terbentang, itu dia orang yang selamat. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'ada as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Inilah dia janji kehebatan yang Allah SWT telah berikan, yang diberikan untuk mereka diterima amalannya. Allah janji penerimaan terhadap amalan yang dilakukan olehnya. Alladzi kanu yu'adun, dijanjikan. Kepada siapa dijanjikan? Diberitahu janji tersebut kepada para nabi-nabi lah, para nabi dan rasul lah. Janji tersebut telah pun termaktub dalam Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu pula kepada guru yang baru yang mengaku menjadi nabi, ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, datang selepas nabi, seperti ajaran Qadiani yang telah kita pelajari sebelum ini. Tak perlu tuan-tuan, semuanya telah termaktub, telah jelas dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian datang ayat yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ta'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithanillah wailaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu madha ma hadha illa asatirul awwalin. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. صدق الله العظيم. Kita ayat yang berikutnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ayat ke-17 dan 18.
mana Allah gambarkan, dan orang yang berkata kepada ibu bapanya, cis bagi kamu keduanya, apakah kamu berdua mengingatkan aku bahawa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? Lalu ibu bapanya pun bermohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celakalah kamu wahai nak, berimanlah kamu pada Allah, sungguhnya janji Allah itu adalah benar. Lalu anak itu berkata, ini tidak lain hanyalah merupakan dongengan orang-orang terdahulu. Mereka itulah orang yang telah pasti azab ke atas mereka bersama dengan umat-umat yang telah lalu sebelum mereka dari jin dan juga manusia. Sebelum mereka, iaitu dari jin dan manusia, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi selepas Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang berdoa dan berbuat baik kepada ibu bapa serta balasan kemenangan dan keselamatan yang dijanjikan di sisi Allah, selanjutnya Allah menjelaskan pula keadaan mereka yang derhaka kepada ibu bapa. Allah mengingatkan, wallazi qala liwalidayhi uffi, dan orang yang mengatakan kepada kedua bapanya, cis. Ayat ni bersifat umum tuan-tuan. Bagi siapa pun yang mengucapkan kata-kata yang keji kepada ibu bapanya, kata-kata menyinggung, kata-kata yang menghina, ini termasuk di kalangan celaan, amaran dan hukuman yang bakal Allah kenakan kepadanya. Ada setengah para ulama tafsir mengatakan bahawa ayat ini turun terhadap anak Abu Bakar yang bernama Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar ni, mengikut riwayat dikemukakan oleh Ibn Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, Abdurrahman antara anak yang paling lambat masuk Islam. Beliau ni hanya masuk Islam selepas perang Uhud. Dalam perang Badar dan perang Uhud, dia sendiri telah mencari pedang terhunus di tangannya untuk memenggal kepala ayahnya sendiri, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pandangan setengah ahli tafsir menyatakan seperti itu. Jadi bila Abu Bakar dan isterinya Ruman memujuk kepada anak ini supaya dia masuk Islam, tapi dia telah menolak dengan kata-katanya yang begitu tegas kepada ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan ibunya Ruman radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini satu pandangan, tapi kebanyakan para muhaqqiqin menolaknya dengan mengatakan bahawa Abdul Rahman ini ternyata seorang sahabat yang mulia, dan kemasukannya ke dalam Islam sebelum itu sebenarnya, pandangan mengatakan bahawa beliau lah yang dimaksudkan ayat ini tidak kena mengena sama sekali. Ia adalah peringatan untuk setiap umat Islam supaya jangan biadab kepada ayah ibu. Dan satu kisah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, lanjut kita bercerita tentang kepentingan mentaati ayah ibu ni. Ada beberapa perkara yang menarik lah. Ketaatan kepada ayah ibu ni tuan-tuan adalah ketaatan yang besar selepas taat pada Allah SWT. Kerana itu ada satu riwayat tentang anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah. Abu Bakar ada beberapa orang anak lelaki, seorang daripadanya Abdullah. Abdullah ni ada seorang isteri yang sangat cantik, namanya Atika bin Zaid bin Amr Al-Adawiyah. Dia ni merupakan saudara kepada Sa'id bin Zaid yang telah berkahwin dengan adiknya kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bernama Fatimah binti Khattab. Ini kisah kait mengait pernah kita bincang dalam surah Taha yang lalu, keislaman Sayyidina Umar dengan kelebihan dakwah yang dilakukan oleh adiknya sendiri bernama Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid. Pernah kita bincangkan dulu tuan-tuan, tak perlu diulang panjang lebar. Ini anak kepada Abu Bakar, namanya Abdullah, berkahwin dengan seorang gadis yang sangat cantik namanya Atikah, adik kepada Sa'id, seorang wanita yang sangat cantik, gadis yang sangat rupawan, sehingga menyebabkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kecantikannya ini menyebabkan Abdullah melekat dengannya. Ini diceritakan dalam kitab Isabah Bitamyiz Sahabah oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani. Ini bukan kita ungkit keburukan para sahabat generasi yang mulia, tidak tuan-tuan, ini satu pengajaran. Dia amatlah cinta kepada isteri ini sampai tertinggal banyak perkara, antaranya terlepas sembahyang Jumaat. Ayahnya pergi sembahyang Jumaat, lihat dia kat rumah, balik sembahyang Jumaat, ayah kata, kau tak pergi sembahyang lagi? Dah habis sembahyang Jumaat lah nak. Abu Bakar menjadi sangat marah melihat anaknya bersama dengan isteri tak pergi sembahyang Jumaat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah pun berkata, syagalatka Atika, talliqha. Atikah ni telah menyebabkan kamu lalai, ceraikan dia. Maka dia menceraikan tuan-tuan. Tapi bila dia ceraikan anak isterinya ini bernama Atikah, dia merasa sedih. Yalah, isteri ni salihah, dia tidak ada kena-mengena, dia tidak silap. Yang silap adalah dirinya sendiri. Tuan-tuan hati dan dikasihi Allah sekalian, dia berkatalah dalam bait syair yang sangat cantik, Atikah, aku takkan lupa kamu selagi matahari masih terbit. Ni bait-bait syair orang bercinta lah tuan-tuan. Bila kita mendengar geli-geleman lah tuan-tuan, rahmati dan dikasihi Allah sekalian, rasa sedih dia, tak lalu berbagai-bagai perkara.
Perkara tersebut telah menyebabkan Abu Bakar menjadi sedih. Nanti kita bincangkan perkara lebih lanjut, tuan-tuan. Kisah ni ada kait-mengait menarik untuk kita fahami ketaatan kepada ayah ibu. Kadang-kadang menjangkau banyak perkara untuk kita berkorban, dan itulah yang dituntut dalam Islam. Selagi ayah ibu ni merupakan orang beriman, maka wajarlah ditaati. Nanti kita akan lihat perkara ni yang kuliah akan datang. Apakah kesudahan kisah tersebut? Menantunya diceraikan atas arahan Pak Mentua. Pak Mentua ni seorang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Tak sama macam Pak Mentua yang ada sekarang. Tak wajar disamakan, tuan-tuan. Nanti kita lihat apa kesudahan perkara tersebut. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.